Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada malam ini bersama saya Fida Berselamat dalam segmen Bicara Minda. Okey, tapi pada malam ini segmen Bicara Minda saya adalah sedikit berbeza kerana saya tidak akan berbincang ataupun bercerita tentang isu semasa di Malaysia, iaitu Aisynar, bantuan prihatin dan Grand Kas prihatin dan juga bantuan yang mungkin akan diberikan pada pertengahan bulan 3 nanti. Tetapi hari ini saya lebih memfokuskan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang merupakan YouTuber ataupun setengah tu lebih suka digelar sebagai content creator. Okey. Jadi pada sekitar tengah malam tadi, kebanyakan hampir kesemualah YouTuber ataupun content creator ni kita telah menerima satu email daripada YouTube, daripada Google, okey, berkenaan dengan Google akan mengenakan kerajaan Amerika akan mengenakan cukai kepada semua services yang berkaitan dengan Google dan sebagainya. YouTube adalah di bawah Google. Okey, jadi cukai dikenakan adalah sehingga 24% bagi yang sudah menjana pendapatan daripada Google punya services, contohnya seperti YouTube lah. Okey, jadi kita semua diwajibkan untuk membuat declaration selewat-lewatnya sebelum 1 Jun 2021 ni. Okey. Jadi kemas kini berkenaan dengan maklumat pencukaian tu kita perlu buat di Google AdSense. Bagi mungkin sahabat yang kurang pasti, kita perlu buat di Google AdSense. Kita sign on pada Google AdSense, kita masuk pada bahagian payment, lepas itu kita pergi kepada manage US Tag Info. Jadi di US Tag Info tu kita tekan add untuk pertambahan baru lah, sebab kita kena buat declaration. Jadi saya tidak menunjukkan sebarang tutorial step secara dari skrin laptop dan sebagainya, sebab saya tengok banyak perkongsian sama ada dalam luar negara ataupun dari Malaysia sendiri dah banyak yang buat video-video berkenaan. Okey, jadi saya cuma roughly go secara satu persatu. Jadi lepas kita tekan add tu, kita ambil individual. Lepas kita ambil individual, kemudian kita pilih form W8BEN. W8BEN ni adalah yang commonly used for non-US resident untuk declare tax di United States. Okey, jadi kita pilih form W8BEN. Kemudian bila kita pilih tu, dia akan pergi kepada next screen yang mana kita perlu isi nama, lepas tu dan juga TIN, Tax Information Number, dan juga dua benda tu adalah ITIN ataupun SSN Number, yang mana kedua-duanya adalah optional dan tidak eligible kepada kita unless kita ni adalah yang bekerja di Amerika tetapi membuat YouTube yang nak kata base di Malaysia pun tidak diorang, unless kita mempunyai nombor cukai daripada Amerika Syarikat. Mungkin betul lah kita pernah bekerja di Amerika ke ataupun apa-apa saja yang berkaitan dan kita ada nombor cukai pendapatan daripada United States, so kita boleh memasukkan. Tapi majoritinya tidak perlu, jadi kita just abaikan saja. Kita pergi kepada next screen. Lepas itu di next screen ni kita perlu kemas kiri kita punya alamat, alamat untuk surat menyurat. Okey, kemudian dia akan pergi kepada satu screen ni yang mana dia akan bertanyakan kita adakah kita berada dalam tax treaty punya pilihan. Jadi tax treaty ni pada kita di Malaysia adalah no. Tax treaty ni adalah perjanjian cukai di antara kerajaan sesebuah negara dengan kerajaan United States. Okey, jadi Malaysia tidak mempunyai sebarang perjanjian percukaian dengan kerajaan Amerika Syarikat. Kita boleh semak dalam IRS untuk kerajaan Amerika Syarikat ni, adakah Malaysia berada dalam list negara tax treaty, dan saya dapat semakkan memang tidak lah. Jadi pilihan kita di situ adalah no. Dan last sekali adalah pada bahagian activities. Jadi bahagian activities ni dia tanya adakah kita membuat sebarang, kita memperoleh sebarang pendapatan daripada servis oleh Google dan yang related dengan Google. Jadi di situ pilihannya adalah ya, sebab kita adalah menggunakan servis YouTube. Ada setengah yang buat blog yang menggunakan servis daripada AdSense dan sebagainya lah.
Okey, jadi last sekali adalah pada bahagian affidavit. Affidavit ni adalah satu declaration. Jadi affidavit ni dia bergantung sama ada kita ni adalah permohonan baru tetapi yang masih belum menjana sebarang pendapatan daripada YouTube, ataupun kita adalah permohonan yang baru dan juga existing tetapi yang telah menerima bayaran daripada YouTube. Jadi kita pilih yang bahagian affidavit ni adalah pilihan yang kedua. Okey. Jadi di sini selesai tentang tutorial. Kalau tak jelas boleh tengok di banyak page lain yang ada berkongsikan kaedah tutorial dan sebagainya. Cuma di sini saya tadi saya ada berkongsi dengan beberapa rakan YouTuber lah. Okey. Jadi maklum balas yang diberikan oleh rakan-rakan ni, fahaman mereka adalah kita tidak perlu declare, maksudnya kita tak terlibat sebab ini adalah untuk Amerika dan sebagainya lah. Tetapi saya dah buat semakan, saya dah tengok video official daripada YouTube creator dan sebagainya, saya dah buat bacaan daripada Google support dan sebagainya. Sebenarnya semua YouTuber dan yang menggunakan servis daripada Google, kita diwajibkan untuk membuat declaration bagi cukai di Amerika ni. Okey. Kenapa? Sebab dia sekarang ni Google kalau ikutkan sebenarnya dia bukan masalah dari Google dan sebagainya, cuma akta daripada kerajaan United States mewajibkan Google juga perlu untuk membuat pembayaran cukai, yang mana of course lah yang mana yang terlibat yang ada menggunakan servis daripada Google, kita perlu membayar cukai juga kepada kerajaan Amerika. Okey, jadi apa yang saya nak katakan, kalau anda ada fahaman yang kita tidak perlu declare, itu adalah salah. Sebab apa? Sebab kalau anda tak declare, okey, anda akan dikenakan cukai sebanyak 24% bermula pada 1 Jun ni. Okey, yang mana kita punya cycle untuk Google AdSense adalah pada payment dia adalah pada 21 setiap bulan. Jadi kita akan dikenakan cukai sebanyak 24% bagi setiap pendapatan yang diperolehi oleh YouTuber. Okay. Jadi sebab apa kita kena declare? Bila kita declare, tujuan declare ni adalah sebenarnya, saya dah tengok tadi, dia adalah memfokuskan cukai bagi video, kalau contoh YouTuber lah, bagi video yang mendapat tontonan daripada geografi di Amerika sahaja. Maksudnya kalau mudah kata, jika rakyat Amerika menonton video kita, nilai tontonan yang kita dapat daripada rakyat Amerika ni, itu sahaja yang akan dikenakan cukai. Dan saya lupa nak bagi tahu tadi, selepas buat declaration ni, kadar cukai yang dikenakan untuk kita yang buat declaration adalah pada 30%. Tinggi kalau tak declare 24%. Tapi kita kena faham bahawa tak declare 24% semua sekali, tak kira lah yang tengok tu main daripada Malaysia, yang tengok video kita tu main daripada Indonesia, Singapura dan negara-negara lain, semua sekali Google akan tolak sebanyak 24%. Tapi apabila kita declare, walaupun nilai percentage dia adalah tinggi 30%, tapi dia hanya 30% daripada tontonan di Amerika sahaja. Sebab tu penting untuk kita perbetulkan, bagi saya tujuan saya nak membetulkan, penting untuk kita untuk buat declaration. Kalau tak percaya, anda boleh buat semakan di YouTube Studio Creator punya YouTube channel dia, anda boleh dengar di situ. Memang sudah dijelaskan. Dan bagi tax treaties ni adalah perjanjian percukaian di antara Amerika dengan negara-negara tertentu. Okey, jadi macam contoh, Amerika ada perjanjian percukaian dengan Kanada dan juga UK. Jadi mereka ni kemungkinan besar akan menikmati kadar cukai sebanyak 0%. Okey, Amerika juga ada perjanjian cukai dengan Mexico dan juga Korea Selatan. Dan perjanjian cukai mereka adalah sebanyak 10%. Dan mereka, YouTuber daripada negara-negara ini, akan dikenakan cukai pada tahap sehingga 10%. Malaysia bukan list negara yang berada dalam tax treaty, sebab Malaysia tidak mempunyai sebarang perjanjian cukai dengan Amerika Syarikat. Jadi kita perlu pilih pada bahagian no, sebab tu kita dikenakan cukai yang agak tinggi 30%. Tetapi perlu diingat lagi saja, 30% tu hanyalah tontonan yang datang daripada Amerika Syarikat sahaja. Jika anda adalah YouTuber yang baru terlibat dan baru menjana pendapatan daripada YouTube, di bahagian YouTube Studio kita boleh tekan pada bahagian Analytics, kita ambil di bahagian Audience kan. Jadi di Audience tu dia ada tulis Top Geographies, atau kita boleh pilih pada bahagian Geographies.
kita boleh khususkan pada pilihan bulan Januari, Februari, Mac dan sebagainya. Jadi pada banyak bulan tu kita boleh tengok. Macam saya tadi, saya ada ambil contoh pada bulan Februari saya, tontonan daripada Malaysia adalah sebanyak 90%. Dan yang kedua, tontonan saya pada kadar 0.3% adalah daripada Amerika Syarikat. Sebab saya juga ada membuat video berkenaan dengan smartwatch, CCTV, saya ada berkongsi tips dan tutorial yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya lah. Jadi sudah tentu saya mempunyai tontonan juga daripada luar negara. Jadi saya akan dikenakan cukai 30% daripada kadar tontonan 0.3% tu. Bagi setiap kadar tontonan tu pada setiap bulan tu, sebenarnya kita boleh tengok juga income dia. Yang daripada Amerika ni, berapa jumlah yang kita menjana pendapatan, daripada Malaysia berapa yang kita menjana pendapatan dalam tempoh setiap bulan. Itu adalah cara saya makan yang paling mudah. Semuanya ada dalam YouTube Studio. Jadi pada rakan-rakan YouTuber, dan juga saya percaya banyak yang senior lagi lah dan hebat-hebat daripada apa yang saya buat sekarang ni, saya percaya ramai juga yang dah buat declaration. Cuma kalau ada yang masih lagi belum membuat sebarang declaration, masih teragak-agak, walaupun kita diberi tempoh sehingga hujung bulan Mei, tetapi perlu ingat, kita kena declare. Walaupun kita apa saja yang kita fikir, jika kita rasa tak perlu declare, kita kena ingat pada bulan 6 nanti keseluruhan pendapatan kita akan ditolak sebanyak 24% jika kita tidak membuat declaration. Bayangkan jika anda mendapat contohlah $1,000 daripada YouTube, bayang ditolak sebanyak $240. $1,000 kalau kata RM4, RM4 bagi $1 dah bersama dengan RM4,000. Tolak 240 kali 4 lebih pada 800. Maksudnya kita tolak 900 lebih. Jadi tolak hampir 1,000. Jadi daripada 4,000 yang YouTuber boleh dapat, tolak 1,000 tinggal 3,000. Itu pentingnya kita kena declare. Bila kita declare, dia hanya akan tolak tontonan untuk cukai daripada tontonan di Amerika Syarikat sahaja. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk malam ni berkenaan dengan pencukaian baru yang dikenakan kepada kita. Benda ni dah lama dah, tapi kerajaan Amerika telah menggunakan atas dia ada bagi mengenakan cukai, dan semua yang menggunakan perkhidmatan daripada sebarang syarikat di Amerika perlu dikenakan, yang menjana pendapatan daripada sebarang syarikat di Amerika perlu dikenakan cukai. Jadi sebab tu benda ni muncul, dan benda ni dah lama. Jadi itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Terima kasih kepada yang sudi menonton, dan saya rasa banyak lagi yang expert yang lebih mahir dalam membuat penjelasan. Tapi apa yang saya nak sampaikan adalah kita perlu membuat declaration. Okey, jadi itu saja. Jumpa lagi insyaAllah jika ada sebarang perkara-perkara terkini yang saya boleh kongsikan, saya akan kongsikan bersama anda semua. Bagi yang baru first time datang, yang belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe, bantu sama kita. Okey, itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.